Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dalam pelajaran ke-28 iaitu Masjid Destinasiku. Ini adalah bidang akhlak Islamiyah. Okey, yang pertama kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan masjid. Okey, maksud masjid dari segi bahasa bermaksud iaitu masjid ini dia berasal daripada perkataan Arab iaitu yang bermaksud tempat sujud. Manakala maksud masjid dari segi istilah ialah tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Kemudian kita nak tengok adab di masjid, apakah dalil yang menerangkan tentang adab-adab di masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Okay, Sadaqallahul Azim. Ini adalah surah At-Taubah iaitu ayat 18 di mana dalam surah ini dinyatakan maksudnya sesungguhnya yang layak memakmurkan atau menghidupkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya sifat tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Okey, dalil nakli yang lain yang menunjukkan adab di masjid iaitu daripada Abu Qatadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Maksud di sini ialah apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Jadi daripada dalil ini menunjukkan bahawa apabila kita melangkah masuk ke dalam masjid, sebelum kita duduk, maka adalah sunat untuk kita menunaikan solat 2 rakaat iaitu solat tahiyatul masjid. Okey, adab masuk ke masjid. Kita nak tengok apakah adab bila kita masuk ke masjid. Iaitu yang pertama, iaitu kita sunat membaca doa. Doanya ialah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Iaitu maksudnya, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat kepadaku. Jadi bila kita masuk ke masjid, kita sunat membaca doa. Yang kedua, membaca selawat ketika melihat masjid, iaitu kita boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, mendahulukan dengan kaki kanan. Bila kita nak melangkah masuk ke dalam masjid, maka kita sunat mendahulukan dengan kaki kanan. Dan yang keempat, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Ini adalah adab-adab kita masuk ke dalam masjid. Okey, kemudian kita nak tengok adab berada di dalam masjid. Dalam masjid apa yang perlu kita buat? Iaitu yang pertama, kita menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Macam tadi saya dah terangkan, sebaik saja kita masuk ke dalam masjid, sebelum kita duduk, maka kita tunaikan dahulu solat sunat tahiyatul masjid. Okey, yang kedua, niat beriktikaf selepas solat sunat tahiyatul masjid. Okey, bila dah selesai solat, kita duduk, maka kita niat beriktikaf di dalam masjid. Okey, yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Okey, ini adab kita bila berada di dalam masjid, kita duduk menghadap kiblat. Okey, yang keempat, menjaga ketenteraman masjid, iaitu tidak berbuat bising, tidak berbual-bual kosong dan sebagainya. Yang kelima, berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan berselawat. Ini adab di dalam masjid. Dan yang keenam ialah memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Maka kita sepanjang kita berada di dalam masjid, kita mestilah sentiasa
memperkatakan atau mengeluarkan kata-kata yang berfaedah seperti zikir, menasihat dan sebagainya. Okey, kemudian kita nak tengok dalam masjid kita nak keluar pula. Adab keluar dari masjid, iaitu yang pertama sunat membaca doa. Okey, bila kita nak keluar masjid, kita baca doa, iaitu doanya adalah Allahumma inni as'aluka min fadlika. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Bila nak keluar, baca doa. Okey, yang kedua, melangkah keluar dengan kaki kiri. Tadi kita masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, maka apabila kita keluar daripada masjid, maka kita melangkah dengan kaki kiri. Yang ketiga, memberi salam kepada orang yang masih berada di dalam masjid. Bila kita nak keluar, masih ada orang di dalam masjid, kita boleh beri salam kepada mereka. Ini adalah adab keluar dari masjid. Okey, hikmah berada di masjid, iaitu yang pertama, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Kita tahu dalam masjid suasana dia tenang, suasana dia damai, maka kita berada di sana kita dapat menenangkan akal fikiran kita. Okey, yang kedua, merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau kita berzikir sekalipun di dalam masjid, kita akan berasa tenang. Okey, dan ketiga, mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Timbul perasaan mahabbah kerana memenuhi tuntutan agama. Okey, jadi apabila kita berada di dalam masjid, kita akan dapat mengenali dengan lebih ramai orang dan secara tidak langsung ia dapat mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Yang keempat, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Bila tadi dalam masjid kita berasa tenteram, berasa tenang, maka kita dapat melaksanakan ibadah dengan selesa. Okey, yang kelima, memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meningkatkan syiar Islam. Dan yang seterusnya ialah kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Jadi antara hikmah yang lain ialah kita kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya bagaimana cara untuk kita mengimarahkan masjid? Okey, yang pertama, kita menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai suatu tempat ibadat. Jadi cara kita nak mengimarahkan masjid, kita hendaklah pergi ke masjid setiap waktu dan lepas tu berazam lagi nak datang ke masjid. Yang kedua, tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir, beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadat di dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Okey, seterusnya yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Cara kita nak mengimarahkan masjid, wujudkan satu bilik untuk orang yang bermusafir, orang yang dalam perjalanan. Hal ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Dia sampai memenuhi keperluan semasa. Usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadat setempat dan sejagat. Dan yang terakhir ialah mengadakan pelbagai aktiviti menarik untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riadah. Jadi ini adalah cara untuk mengimarahkan masjid. Jadi ini semua adalah berkaitan dengan tajuk Masjid Destinasiku. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.